الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Jangan suka mengadu hal kepada manusia. Wahai gulam, jangan sekali-kali mengadu apa yang ditakdirkan Tuhan kepada manusia. Dan kalau hendak mengadu pun, mengadulah kepada Tuhan yang mentakdirkannya dan tidak kepada selain dia. Antara perbendaharaan kebaikan ialah menyimpang rahsia, menyembunyikan bala dan musibah serta penyakit. Adapun sedekah pula, hendaklah engkau bersedekah dengan tangan kananmu, serta berusahalah supaya tidak diketahui oleh tangan kirimu. Awas engkau dari lautan dunia, kerana di situ telah ramai orang yang karam dan tenggelam. Tiada yang selamat daripada dunia kecuali beberapa ketil manusia sahaja. Dia itu memang lautan yang dalam. Banyak orang yang sudah tenggelam padanya. Hanya Allah Ta'ala yang boleh menyelamatkan dari lautan itu siapa yang disukainya dari para hamba-Nya. Sebagaimana dia telah menyelamatkan kaum mukminin nanti di hari kiamat dari api neraka. Kerana semua orang yang meniti di atas neraka itu, namun Allah akan menyelamatkan siapa yang disukainya dari para hamba-Nya. Allah Ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tiada siapa pun daripada kamu melainkan akan melaluinya. Dan semua itu sudah dipastikan oleh Tuhanmu sebagai suatu wajib yang telah diputuskan. Allah Ta'ala akan berfirman kepada neraka, jadilah sejuk dan selamat, supaya dapat dilalui oleh para hamba-Ku yang beriman kepadaku, yang mengikhlaskan amalan buatku, yang sayang kepadaku dan membelakangi selain aku. Allah Ta'ala akan mengatakan kepada api neraka seperti itu, sebagaimana kata Raja Namrus yang menghidupkan api untuk membakar Nabi Ibrahim AS. Allah berkata lagi kepada lautan dunia, wahai lautan dunia dan wahai air, jangan engkau menenggelamkan sang hamba ini. Ianya dimaksudkan hamba yang dicintai Allah. Lalu sang hamba itu akan terselamat dari tenggelam. Jadi rahsia yang sama seperti Tuhan yang menyelamatkan Musa AS beserta kaumnya dari lautan itu. Dia, yakni Tuhan, telah memberikan kelebihannya pada siapa yang disukainya. Firmanullah Ta'ala, yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan dia memberi rezeki pada siapa yang disukainya tanpa kiraan, yakni tanpa batasan. Pada hakikatnya, semua kebaikan adalah di tangan Tuhan. Pemberian dan penahanan adalah dengan kehendak Tuhan. Demikian pula dengan kaya dan miskin, mulia dan hina, semuanya di tangan Tuhan. Tiada seorang pun yang mempunyai kuasa itu. Orang yang berakal sentiasa berdiri di pintu Allah dan enggan berdiri di pintu yang lain. Wahai orang yang membelakangi pintu Allah, aku lihatmu suka sekali meredai manusia dan memurkai Allah. Engkau membinasakan akhiratmu dengan membangunkan dunia orang lain. Ingat, tidak lama lagi engkau akan dipertanggungjawabkan.
Dan yang menghisapmu itu ialah Tuhan yang seksanya amat pedih. Seksanya bermacam-macam dan banyak pula. Dia akan menyeksamu dengan menurunkan pangkatmu yang ada sekarang. Dia boleh menimpakanmu dengan penyakit. Dia boleh menghinakanmu, boleh menjadikanmu miskin. Dia boleh menurunkan bala dan bencana ke atasmu. Menjadikanmu menanggung susah dan menderita. Dia boleh menjadikan manusia mencaci celamu serta menganiayamu. Semua makhluknya mengancammu dengan berbagai-bagai penyiksaan. Sedangkan dirimu, wahai orang yang masih tidur. Ya Allah, ya Tuhanku, sedarkan kami dari kelalaian kami untuk kembali padamu dan mengingatimu. Amin. Nasihat-nasihat yang banyak yang diutarakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk kita bermuhasabah. Yang pertama, jangan mengadu kepada manusia. Mengadulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkait dengan mengadu pada manusia, orang yang mengadu pada manusia ini ada beberapa jenis. Yang pertama, mereka mengadu untuk diberikan pertolongan. Tanpa hatinya terputus dengan hubungan dengan Allah. Yang kedua, yang mengadu pada manusia dan merasakan pintu keluar dan penyelesaian hanya pada tangan manusia. Dan yang ketiga, mengadu dengan menyesali apa yang berlaku kepada dirinya. Seperti mengadu orang yang dipukul kepada orang yang tertentu. Seolah ingin menyebut jahatnya yang memukulnya. Jadi yang mengadu akan takdir Allah padanya seolah-olah nak beritahu teruknya takdir itu pada dia. Kenapa diberikan padanya. Maka ini 3 kategori manusia yang mengadu pada manusia. Ada yang mengadu pada manusia, memohon pertolongan, simpati atau sebagainya dalam keadaan hatinya dengan Allah. Ada yang mengadu kepada manusia kerana melihat penyelesaiannya pada tangan manusia. Putus hubungan dengan Allah. Ada yang mengadu pada manusia untuk menceritakan tentang buruk takdir padanya. Seperti dia sedang mengadu perbuatan Allah kepadanya kepada makhluk. Maka ketiga-tiga golongan manusia ini, hendaklah kita menjadi, kalau nak jadi juga jadi yang pertama. Tetapi kalau kita mampu hanya mengadu kepada Allah, maka lakukan. Ini yang disebut oleh Allah ketika mana memuji Yaqub AS. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku cuma mengadu kesedihanku, kedukacitaanku kepada Allah. Tidak kepada manusia. Pujian Allah kepada Yaqub AS supaya kita mencontohinya. Tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala mengetahui kelemahan kita. Maka kita barangkali mengadu juga pada makhluk untuk minta tolong. Tetapi hati itu jangan putus. Bahawa yang memberi pertolongan sebenar Allah ini cuma sebab dan ikhtiar. Sebagaimana kita berpegang pada sebab dan ikhtiar, kita masih terpuji kerana itu diperintahkan oleh Allah. Tetapi kalau kita tidak melihatnya sebagai sebab dan ikhtiar, tetapi melihat itu matlamat, itulah yang akan merosakkan kita. Manusia itu matlamat kita. Maka kita akan dihina. Baik, kenapa Syekh Abdul Qadir menyebut jangan mengadu kepada manusia? Pertama, kerana ia akan memalukan kita sendiri. Bila kita mengadu pada orang, orang nampak kita lemah. Orang nampak kita tak kuat. Sedangkan manusia ini Allah Ta'ala suruh sentiasa memperlihatkan kemuliaan dia. Bila Allah berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Kami jadikan manusia sebaik-baik makhluk. Maka kita kena tunjuk kemuliaan. Menjaga kemuliaan kita, menjaga maruah ialah satu tuntutan agama. Yang kedua, kerana bila kita mengadu, kita seperti membongkarkan rahsia. Ia mungkin menjadi senjata pada orang yang akan memusuhi kita suatu hari nanti. Mungkin tidak hari ini, suatu hari nanti. Dan yang ketiga, bila mana kita mengadu manusia, maka jalan untuk mendapat penyelesaian menjadi lambat. Sebab kita mengadu pada orang bawah.
kita tak mengadu yang atas. Maka lambat penyelesaian. Menyebabkan kita berada dalam tekanan masalah itu lebih panjang daripada sepatutnya. Yang keempat, bila mana kita mengadu kepada manusia, kita telah menjejaskan hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah terjejas. Sedangkan Allah Ta'ala mengajar kepada kita apa pun masalah, minta dengan Allah. Dalam satu hadis, pesan Nabi kepada Abdullah bin Abbas, sewaktu beliau masih kecil, lingkungan umurnya 12 tahun. Apa Nabi kata? Wahai ulam, budak dengar sini. Wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu nak minta, minta dengan Allah. Bila kamu inginkan pertolongan, perlindungan, minta perlindungan dari Allah. Artinya kita bila tahu ada ancaman-ancaman tertentu, sebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebut tawakkaltu 'ala Allah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dan lain-lain doa yang menunjukkan pergantungan kita. Jadi kalau kita mengadu pada manusia, kita hina. Bila kita mengadu manusia, kita dedahkan rahsia kita. Bila kita mengadu pada manusia, kita melambatkan penyelesaian. Bila kita mengadu pada manusia, kita mengeruhkan hubungan kita dengan Allah. Barangkali Allah kata, aku biarkan hamba-Ku dengan hamba-Ku. Biar dia selesai sendirilah. Kerana itu kita diajar, sekecil-kecil perkara kita mengadu pada Allah. Allah memberikan kepada kita waktu yang amat lapang untuk mengadu pada Allah. Berbanding manusia. Manusia ni tuan-tuan, kita nak mengadu, dia ada masa dia. Kita kena mesej, boleh tak saya nak call? Tak boleh, petang karang. Boleh tak saya nak jumpa? Tak boleh, minggu depan. Saya nak cakap sikit ni, boleh cakap tapi cepat-cepatlah, saya ada kerja. Bila tuan-tuan cuba mengadu pada manusia, dia ada had, dia ada batasan, dia ada waktu. Dia akan, penanggung itu cukup menghina kita. Tapi bila mana kita nak mengadu kepada Allah, maka bebas. Di mana kita nak mengadu? Allah bersama kita. Duduk, berdiri, ketika berbaring, bersendirian, beramai-ramai. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia Allah bersama kamu di mana pun kamu berada. Rahmatnya, bantuannya, inayahnya. Wa idh ta'adzana rabbukum. Bila Allah Ta'ala menyatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berkata kepada kamu, berfirman pada kamu, panggil aku. Nescaya aku bersama denganmu. Jadi doa pada aku perkenankan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-Ku bertanya tentangku, aku dekat. Contoh kita kalau dengan makhluk tu jauh. Jauh makhluk. Kita kena jumpa, kena pergi sana, pergi sini. Ni ada masalah sikit, datanglah kat Kuala Lumpur. Jauh na. Kuala Lumpur datang. Ni ada masalah sikit, datanglah kita ada kat Johor ni. Kita duduk Perlis. Oh datanglah saya ada dekat Perak. Jauh. Waktu kita memanggil Allah, Allah kata aku dekat. Kerana itu Allah jadikan fitrah doa itu perlahan. Makin perlahan doa seseorang itu pada Allah menunjukkan makin dekat Allah dengannya. Kita tak ada doa jerit-jerit, ya Allah ampunkan aku. Tak ada. Waktu kita memohon dengan Allah, kita cakap lembut, ya Allah ampunkan aku. Kadang-kadang cakap dengan hati. Kenapa? Kerana Allah dekat. Fitrah Allah dekat itu dapat dilihat dari intonasi suara kita sendiri. Tentu waktu kita dalam keadaan memang susah sungguh, hati kita berbisik, ya Allah tolong jangan buat macam ni, ya Allah tolong selamatkan aku. Sampai kita boleh berbisik di hati, kerana kita yakin Allah mendengar dan Allah itu dekat. Tapi kalau dengar orang, boleh tak bisik dengan hati? Jerit pun tak panggil, tak dengar lagi. Panggil mang, tak dengar, tak perasan lah, tak perasan. Kerana itu minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kenapa kita kena minta dengan Allah? Kerana itulah kemuliaan kita. Kerana Allah menyimpan rahsia kita. Allah simpan rahsia. Kerana itulah penyelesaian paling singkat. Kerana Allah akan muliakan kita. Berlawanan dengan 4 perkara yang kita sebut tadi, waktu minta dengan makhluk. Dan paling hebat lagi tuan-tuan, waktu mana kita minta dengan Allah, semuanya jadi pahala. Ada orang kata, Ustaz saya mengadu pada Allah. Saya minta dengan Allah, saya tak dapat pun. Lepas tu,
Itu saya tak nak minta. Tentang gini, kalau kita bagi analogi mudah. Anak-anak kita kan hantar sekolah. Bila kita hantar sekolah, yang berjayanya berapa orang? Kalau kita ambil piawaian UPSR katakan. Seorang je dapat 6A, yang lain semua tak dapat. Apakah bererti next generation jangan hantar ke sekolah? Cuba seorang berjaya. Seorang je berjaya. Itu je dapat 6A seorang. Yang lain semua tak dapat. Lalu kita kata tak payah hantar sekolah. Sebab sekolah tu cuma ada seorang je dapat 1A. Seorang je dapat 6A. Maka apakah kita solusinya? Kita nampak solusinya barangkali budak ni tak diberi penumpuan khas. Tak buat latih tubi tertentu. Tak itu, tak ini. Sehingga mereka tak layak untuk berjaya. Atau tak dapat kejayaan. Kita baiki. Kita baiki yang peringkat sekolah. Baiki peringkat pelajar. Baiki peringkat mak bapak. Baiki. Dalam sekolah, ramai orang gagal berbanding berjaya. Universiti, ramai orang yang gagal berbanding berjaya. Kalau kita mengambil ukuran kejayaan itu dengan pointer, dengan dan sebagainya. Walaupun sebenarnya, siapa yang dah masuk sekolah, dia dah berjaya. Disiplin diri dia. Dia boleh membaca. Dia belajar hormat guru. Banyak benda yang berjaya yang orang tak nampak sebab orang cuma ukur periksa. Dan dia merehatkan kita. Anak-anak kita hantar sekolah, kita pun rehat. Maka orang nampak sekolah itu macam-macam fungsi. Yang kejayaan sebahagian. Sama juga doa. Doa tu fungsinya banyak. Yang kita cuma nampak dapat tak dapat. Tetapi Nabi SAW dah kata, seorang bila angkat tangan, dia akan mendapat salah satu daripada 3. Kalaupun dia tak dapat 3-3. Sama ada dia dapat apa yang diminta. Atau Allah palingkan dia daripada bahaya yang sama dengan apa yang diminta. Atau Allah simpannya di akhirat sebagai pahala. Dan secara umumnya bila kita doa, kita akan dapat pahala. Banyak mana simpanan pahala hamba Allah di sisinya ialah namanya doa. Tuan-tuan bayangkan kita akhirat kelak. Lalu Allah SWT bangkitkan kita. Kita duk ukur sembahyang puasa. Sedekah. Sekian-sekian. Rupanya pahala yang disimpan banyak doa-doa kita setiap hari tu. Siang malam, pagi, petang, lepas solat. Sebelum solat. Kan itu banyakkan berdoa. Dan dekatnya seorang pada Allah, dia ambil kira banyaknya doanya pada Allah. Sebab itu kita lihat Nabi kita Muhammad SAW, hamba Allah yang paling banyak berdoa. Atau banyak doa. Kita kalau baca kitab Al-Azkar, itu semua doa Rasulullah. Itu belum semua dicatat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Macam-macam doa Nabi SAW. Kita kalau diukur dengan diary hidup kita tuan-tuan, berapa jenis doa kita ada? Agak-agak lah. Doa makan pun tak sempat. Doa bersama isteri pun selalu tak ingat. Kalau kita catatlah berapa banyak doa kita sehari. Kita doa sehari banyak mana? Macam mana kita nak menjadi manusia yang Allah sayang? Kita kalau sebut sayang seorang, kita sembang dengan dia lama. Kalau tuan-tuan sembang dengan dia, tak ada pantang masa, rapatlah tu. Tuan-tuan pergi lepak dengan raja. Orang lain semua menghadap boleh 20 minit, 10 minit. Tuan-tuan lepak ikut suka tuan-tuan. Duduk tepi raja tu, raja nak sembang lain, tuan-tuan pun boleh dengar. Mak ni rapat betul. Demikian perumpamaan seorang bila dekat dengan Allah. Dia mengadu kepada Allah setiap masa. Sebab itu belajar minta dengan Allah. Ubah perangai kita tuan-tuan daripada minta dengan manusia. Kepada minta pada Allah. Kerana bila kita minta dengan Allah, kita ajar kerahsiaan diri. Dan orang yang menjaga rahsia dirinya, maka itulah kebaikan yang sebenar. Jaga rahsia dirinya. Bukan kita sebenarnya sedang menyembunyikan pandangan orang pada kita. Allah suka orang yang menyembunyikan pandangan orang daripadanya. Sebab itu dia sebut dalam hadis, Allah suka kepada innallaha yuhibbul mu'min at-taqiyyal khafiyyan naqi. Allah itu suka kepada hamba al-mu'min al-khafiyyan naqi, yang sembunyi, khafi, an-naqi, yang bertakwa. Dia macam tak expose dirinya pada orang.
Khususnya pada perkara-perkara yang menjadikan dia nampak hina. Maka orang yang khafi ini, yang menyembunyikan dirinya, dia tak adalah cerita kalau orang tengok tu, oh tu banyak masalah tu, mengadu-mengata tu, mengadu orang tu, mengadu kan. Maka orang nampak dia ni hina betul. Baik, kalau pun kita nak mengadu, saya boleh tak saya nak mengadu orang? Tuan-tuan, ada 2 orang je kita boleh mengadu. Kalau kita nak ngadu jugalah. Yang pertama, orang alim. Yang kedua, pemberi nasihat. 2 ni je. Tuan-tuan boleh mengadu masalah pada orang alim. Kerana orang alim nampak jalan dia. Kerana sebahagian masalah kita berkaitan dengan hukum hakam. Dosa pahala. Saat saya ni 2 tahun tak berdosa. Kena bayar macam mana? Saya ni ustaz dulu pernah derhaka pada mak ayah. Saya ustaz dulu pernah abaikan isteri dan anak-anak. Saya ngadu tu untuk orang alim tunjuk solusi. Kerana Allah suruh dalam Quran. Fas'alu ahla dzik in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli zikir. Kalau kamu tak tahu. Penyelesaian kat mana? Kerana sebahagian masalah menjadikan kita tak tahu nak start bagaimana hidup ni. Saat saya nak taubat tapi tak tahu nak mula kat mana. Mula dengan solat taubat ke? Atau mula dengan bersedekah ke? Atau mula dengan macam mana? Nak qada banyak solat ni. Macam mana saya nak mulakan? Ke mula dengan puasa 6 dulu Ustaz? Taubat mulakan puasa 6. Yang kedua yang kita boleh mengadu ialah nasih. Nasih pemberi nasihat. Dia mungkin tak alim tapi dia sentiasa beri nasihat. Dia kata, duit bisnes masalah sekarang bla bla. Tak apa bang, kau sabar. InsyaAllah adalah rezeki kau nanti. Ini penasihat ni. Penasihat ni tuan-tuan, dia bukan jenis KB masalah kita. KB ni maknanya tolong beritahu orang pula. Tak ada. Dia perahsia pengamanah. Bila dengar masalah kita, dia nasihat yang baik-baik. 2 orang ini juga orang yang kalau kita bermimpi satu mimpi, cuma cerita pada orang ni. Dalam hadis Nabi kata, La takhsus ru'yaka illa ala alimin aw nasihin. Jangan cerita mimpi kamu melainkan kepada orang alim atau orang yang beri nasihat. Ada seorang ulama, namanya Syed Qutb, rahmatullahi alaih. Dia dipenjara oleh rejim Jamal Abdul Nasir. Sehingga mati dalam penjara. Digantung. Dalam penjaranya dia bermimpi kantung madu di rumahnya tiba-tiba bocor. Ada madu, kantung madu tergantung kat mulut, tiba-tiba bocor. Bila bocor, madu itu memenuhi rumahnya sampailah menembak ataupun melimpah ke jalan raya. Lalu bomba-bomba datang. Bukan sebab nak padam kebakaran, nak kawal madu yang sedang melimpah di jalanan. Itu mimpi Syed Qutb. Beliau bangun dari tidur, beliau bertanya kepada kawan-kawan dia. Semalam aku bermimpi. Adakah di kalangan kamu ada yang ingin mentakbirnya? Apakah mimpinya tuan? Aku bermimpi madu di rumahku bocor, lalu melimpah memenuhi rumahku dan memenuhi jalan raya. Sehingga mereka memanggil bomba-bomba untuk menghalangnya. Lalu kata kawan-kawan Syed Qutb, baik insya-Allah. Ini pemberi nasihat, baik. Dia tak kerti nak takbir mimpi, baik. Khairan insya-Allah, khairan. Kali itu kita tuan-tuan bila orang cerita mimpi, sebab mimpi ni memang kita nak cerita. Sebab dia ada satu tekanan untuk kita cerita. Jarang orang boleh menyimpan mimpi dia, jarang. Biasa fitrahnya kita cerita. Nabi Yusuf waktu mimpi dia bercerita. Ada yang banduan bermimpi, dia cerita pada Nabi Yusuf. Raja bermimpi, dia cerita. Fir'aun bermimpi, dia cerita. Kita tak kuat menahan mimpi. Tak kuat untuk menahan cerita mimpi. Sama ada menakutkan mimpi atau menyeronokkan. Jadi kalau kita dengar orang minta kita takbir mimpi, kita ni sama ada pandai atau tak pandai. Kalau tak pandai, kata insya-Allah mimpi baik tu. Kita jangan kata macam penasihat kepada Raja Fir'aun Mesir dulu. Ataupun raja pada zaman Nabi Yusuf. Adrasu ahlam. Mainan tidur je kot. Itu adrasu ahlam. Kita cakap baik insya-Allah. Malam mak mimpi macam ni baik insya-Allah. Bang semalam saya mimpi begitu begini. Baik insya-Allah. Mimpi baik insya-Allah. Tak ada apa-apa. Mimpi je kot. Sebut baik insya-Allah. Selagi mana kita kata baik insya-Allah, mimpi itu jadi baik.
Kita jangan mudah-mudah kata, bahaya ni. Mimpi pun bahaya. Malam bang saya mimpi ada budak kecil. Saka. Bahaya. Ini kita yang tak pernah dengar saka pun tu takut. Katalah baik, insya-Allah tak ada apa tu. Tu nak dapat zuriat kot. Macam tu. Positif. Mimpi ni tuan-tuan perlu diambil dengan positif. Baik, kembali cerita Said Qutb. Lalu kita Said Qutb. Tetapi aku rasa aku tahu takwilnya. Takwilnya ialah karanganku, bukuku, pemerintah cuba sekat, tetapi Allah tetap melimpahkannya pada semua manusia. Takbirnya begitu tepat sehingga memang buku-bukunya terus dibaca sampai hari ini. Sama ada kitab Ma'alim fit Tariq, fi Zilalil Quran, terus dibaca. Terus dihadam. Terus diambil rujukan. Masalah ada sebahagian yang menimbulkan kontroversi atau tidak, maka itu kita katakan berlaku pada semua ulama. Li kulli alim zillah wa li kulli jawadin kabwah. Setiap orang alim macam mana pun hebat dia ada juga tergelincir dia. Ada. Siapa pun dia. Melainkan Nabi SAW. Dan setiap kuda yang pantas pun pernah jatuh juga. Kuda yang pantas berlari pun pernah jatuh. Kita jangan mentang disalah sikit, kita duk bantai habis-habis. Jangan. Kita diharamkan dapat manfaat yang lain. Kita muamalah kita dengan orang ni tuan-tuan. Kalau pun nampak salah sikit, jangan duk kutuk banyak sangat. Kita diharam dapat kebaikan dia. Kita cuma melihat kalau betul silap sebagai satu pengajaran dan sebagai satu tanda, itulah makhluk Allah, semua salah. Kata Imam Malik, semua orang diambil perkataannya dan ditinggalkan, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa sahibah hazal qabr, melainkan pemilik kubur ini merujuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana pun alim orang tu memang ada salah dia. Ada terkhilaf ijtihad dia. Itu normal berlaku dalam mana-mana dunia para alim ulama. Imam Syafi'i disuruh anak murid dia baca balik apa yang diceramah. Sebab dulu dia panggil kaedah imla. Kaedah imla ni ustaz ceramah, anak murid tulis. Maka keluarlah buku kitab. Ustaz tu dia tak tulis buku, ini panggil imla. Maka Imam Syafi'i dia ada juru catat, juru tulis. Imam Buaiti juru tulis dia, Rabi' al-Muradi juru tulisnya, Rabi' al-Jizi juru tulis dia, Al-Muzani juru tulis dia, Za'farani, Karabisi, Abu Thawr, Imam Ahmad bin Hanbal, ni semua juru tulis Imam Syafi'i. Tulis. Tengoklah Imam Syafi'i berada di Iraq atau berada di Mesir. Waktu berada di Iraq ialah Abu Thawr, Ahmad bin Hanbal, Karabisi, Za'farani. Waktu berada di Mesir yang terkenal ialah Buaiti, Al-Muzani, Al-Rabi' Al-Muradi, Rabi' Al-Jizi, Ibn Wahab Al-Maliki dan ramai lagi. Saya menyebut beberapa contoh, bukan itu saja. Maka bila Imam Syafi'i minta Rabi' baca balik, baca. Kata Imam Syafi'i, betul ke aku yang cakap? Betul. Tuan yang cakap. Kita cuma tulis. Betul kan? Allah menghendaki bahawa yang tidak salah itu cuma kitabullah. Kita tuan-tuan kalau karang kitab pun adalah silap. Silap eja, typo, yang cerita typo. Tuan-tuan hantar mesej, sebut Assalamualaikum ada typo dah. Cerita lain. Assalamualaikum dah jadi askakum dah. Askakum. Itu typo, sabkul lisan. Jadi kaedah kita orang Islam, kalau silap sikit atau silap, jangan duk cela teruk sangat. Lihatlah kebaikan banyak yang lain. Kerana Allah Ta'ala menghendaki, namanya makhluk, nama manusia, kita akan buat silap. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam ada buat salah. Hatta ulama-ulama, ada fatwa-fatwanya yang agak kontroversi. Ada. Setiap orang alim mesti dia ada benda yang disebut oleh ulama sebagai syawas. Ada seorang ulama kata, bila sembahyang, minum air boleh, makan tak boleh. Ini syawas. Dan kita tak boleh ambil pandangan ini. Ada yang berkata, solat jenazah tak perlu ada wuduk. Sebab ia cuma doa, tak ada rokok, tak ada sujud. Ini syawas. Syawas maknanya, peliklah, menongkar arus. Bukan menyalahi ijma' dan sebagainya. Namun, ulama ni juga orang hebat. Jangan tengok yang tu sebagai satu contoh. Setiap orang ada kelemahan. Yang katalah ustaz-ustaz kampung ni, kita ni ustaz kampung ni, jangan ceritalah.
Tapi peliknya kita ni kalau salah orang duk macam bersorak. Macam kita tak pernah buat salah. Kita kadang baca Quran pun tengah terbalik dah. Berlaku. Jadi tuan-tuan, kita dalam realiti hidup, salah tu jangan dibesarkan. Tapi lihat kebaikan untuk kita ambil. Manafak atau manafik. Itu kisah Syed Qutb. Kalau saya kata ada benda-benda yang kontroversi yang dibincangkan oleh ulama, jangan kita tepikan yang tu. Tapi lihat kebaikan ni, Masya Allah banyak. Panduannya, ingatannya, menjadi pegangan ramai para alim ulama. Kau sebagainya membaca puluhan kali kitab-kitab tafsirnya, kitab-kitab ma'alim fit tariq, bukan menjadi teks usrah-usrah untuk membentuk jati diri, keberanian. Saya kata seorang orientalis, kalau sekiranya Syed Qutb mengarang satu lagi kitab selain pada Ma'alim Tariq, nescaya Eropah semua masuk Islam. Kesentuhan dia mengajak beragama. Ma'alim fit Tariq maknanya petunjuk sepanjang jalan. Tuan-tuan bagus tuan-tuan baca benda ni. Khatam kitab ni. Saya ada beli yang versi Arab. Sudah diterjemah puluhan tahun dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Turki, bahasa Inggeris. Sehingga kata mereka kalau dia mengarang lagi, Islam seluruh orang Eropah. Itu manfaat. Jadi itu cerita Syed Qutb menceritakan mimpi. Jadi kembali masalah kita apa yang disebut Syekh Abdul Qadir. Kalau kita menyimpan rahsia itu lebih baik. Pengaduan pada makhluk. Kalau pun nak mengadu, saya katakan cuma dalam dua kelompok manusia. Orang alim, orang yang beri nasihat banyak. Dan minimum orang tu beri nasihat, dia akan kata baik insyaAllah. Itu minimum. Dia kata baik. Orang ni tuan-tuan positive thinking. Tuan-tuan minta nasihat orang yang negative thinking, mati kita. Kita cerita lah business down. Tu tanda-tanda nak muflis lah tu. Down makin down. Kita merugi sikit je bukan. Dia kata muflis. Oh ni tanang tak menjadi Allah. Dah tak pandai nak berkebun juga. Ayah berkebun lah. Pergi meniaga orang pisang sudah. Oh down kita. Ya tak ada, biasalah kan. Semua orang dia berjaya bermula pada gagal. Thomas Edison. 12,000 kali test baru nyala mentor. Oh, kita pun semangat. Dia positive thinking. Dia ambil contoh orang gagal untuk motivasikan kita yang gagal tadi berjaya. Orang macam ni tuan-tuan bagus. Dia sebut mudah je. Tak ada apa. Itu kan pancaroba ujian perniagaan. Sikit ada orang teruk pada kita. Okey, terus jalan insyaAllah. Saat ni susah nama baru ni Ustaz buat kedai orang tak boleh makan. InsyaAllah ada jalan lebih baik pada tu. Boleh dapat sale lebih hebat pada tu. Sebab orang akan makan kat rumah, dia makan banyak. Sebab dulu makan kedai, dia makan seorang dia tak ingat bini dia. Dia makan kat rumah, dia tak boleh nyuruk-nyuruk bini dia. Bang, saya punya mana? Akhirnya dia kena beli 10 bungkus. Kita fikir positif. Oh betul kan? Belakang kau tengok makan kat kedai ni kan lepaknya semua suami dia. Kawan-kawan dia. Bila dia ajak bini dia? Sebulan sekali. Dan bila dia nak sangat makan makanan tu, dia kena ingat anak dia ada kat rumah, bini dia ada kat rumah, bibi dia ada kat rumah. Ramai kat rumah. Akhirnya biasa dia makan sebungkus. Hari ni dia kena beli 10 bungkus. Dah mendadak sale kita. Lagi banyak dia beli. Jadi kita fikir positif dan dapat nasihat orang yang positif. Masya Allah, kita tak takut apa pun. Ceritalah norma baru ke, norma yang akan diperbaharui ke, tak kira. Norma-norma apa pun kita langgar semua. Kenapa? Kita yakin positif. Ada baik. Ada orang kata Ustaz tak gembira lah norma baru. Ustaz tak boleh melancong, tak boleh apa. Banyak benda kita boleh gembira. Tak boleh melancong kat tempat, kita boleh melancong dengan banyak perkara. Kita melancong dengan cara kita sendiri. Dengan cara macam mana tuan-tuan? Ya, kita bersama dengan anak-anak, bersama dengan isteri. Kita Masya Allah dapat melihat pembesaran anak kita. Ni hidup melancong-melancong tak sedar anak besar. Kenapa makin berat anak aku dukung ni? Besar dah rupanya. Ni kita duk tengok tiap hari anak kita tidur dan sebagainya. Banyak insyaAllah. Kita yakin. Jangan kita bimbang saat nombor baru kita tak bahagia macam tu. InsyaAllah kita makin bahagia. Positif. Kita akan jadi lebih baik daripada sebelum itu. Kita akan jadi lebih sempurna berbanding sebelum itu. Kerana Allah tidak takdirkan satu takdir pada orang beriman menaikkan baik-baik. Itu yang kita perlu faham dan kita yakini. Kemudian kata Syekh, awas engkau daripada lautan dunia. Hati-hati lautan dunia. Sebab ramai yang karam. Ya, sebagaimana kata Luqmanul Hakim, bahawa lautan itu sudah ramai yang tenggelam. Kalau kamu nak selamat,
Maka jadikan bahteranya ialah taqwa. Dan isi kandungannya ialah iman. Ini amal-amal soleh. Dan layarnya ialah tawakal pada Allah. Nescaya kamu selamat. Tahu lautan ini tuan-tuan, ramai yang tenggelam. Ramai yang terpesona dengan dunia. Nabi kata apa? Inna dunya khulwatun khadiratun. Dunia itu memang enak dan memang menawan. Wallahu mustakhlifukum fiha fanadhiru madza ta'malun. Dan Allah menguji kamu dengan keindahan dunia untuk lihat apa yang kamu buat. Fattaqullah wattaqud dunya wattaqun nisa. Maka bimbanglah kamu tentang bahaya dunia. Dan bimbang juga kamu tentang bahayanya fitnah wanita. Ya, bagi wanita pula bahayanya fitnah lelaki. Ada fitnah dia, bahaya. Maka sentiasa kita, tuan-tuan kalau kita ke laut, takkanlah tuan-tuan terjun bodoh macam tu. Kita pastikan bot kita tak bocor. Enjin kuasa kudanya laju, kita juga pasti ombak dia macam mana. Kita juga pasti kemahiran kita dan sebagainya. Kita tak akan terjun ke laut, pergi ke laut tanpa persiapan. Melainkan orang yang bodoh. Dah tahu pula kita nak jalan jauh ni nak pergi perjalanan sebulan. Takkanlah kapal kecil kita guna. Kapal besar. Segala kecanggihan kita guna, segala ilmu kita guna. Lalu kita berlayar. Pun kita berhati-hati. Kerana kita lihat ada kapal besar yang karam. Ada kapal yang beratnya beratus ribu tan pun karam. Jangan kata perahu kolek kita ni. Anytime boleh karam. Sebab itu kita sentiasa berdoa pada Allah. Minta perlindungan pada Allah. Daripada karam ini. Daripada kebinasaan sehingga Allah selamatkan kita. Dan Allah akan sentiasa selamatkan orang yang bertakwa. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian Allah selamatkan orang yang beriman kepadanya. Kalau Allah Ta'ala beritahu semua orang akan melintasi neraka. Yang disebut sirat. Tentang neraka ni dari jauh pun kita boleh rentung lah. Jangan kata melintas ke atas. Tetapi Allah jadikan neraka itu sejuk. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman. Kami katakan kepada api itu jadilah kamu sejuk dan nyaman. Allah pernah katakan benda ni kepada Ibrahim AS. Maka api itu tidak membakar Ibrahim. Tidak memudaratkan Ibrahim walau sedikit. Bahkan kata Ibrahim AS, yang paling seronok aku pernah hidup kat dunia ialah dalam api. Waktu orang tanya Ibrahim, tempat mana paling seronok? Mesir ke, Palestin ke, Mekah ke? Tak, dalam api. Itulah detik-detik paling seronok. Nikmat, nyaman. Demikian orang beriman nanti bila melintasi sirat, Allah sejukkan api tadi. Maka tidak memberi kesan kepadanya. Maka terus diselamatkan. Bila mana kita beriman dengan sebenar. Bila mana kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar. Sama juga sebagaimana Allah akan selamatkan kita daripada lautan dunia. Sebagaimana Allah selamatkan Musa dan Bani Israel daripada tenggelam di lautan merah. Yang tenggelam cuma Fir'aun dan tenteranya. Manakala bagi Musa AS, Harun AS, dibuka laut sehingga dia boleh berjalan atas daratannya. Manusia yang pertama berjalan atas daratan laut. Musa AS, Harun dan Bani Israel. Tidak pernah terjadi. Maka kalau sekiranya Allah boleh selamatkan Musa dan para pengikutnya, apatah lagi para pengikut Nabi Muhammad SAW yang lebih mulia. Ya Allah puji, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik umat. Maka tuan-tuan sekalian, insya-Allah lautan dunia yang menakutkan, yang telah menenggelamkan ramai makhluk, ramai hamba-hamba Allah, Allah pasti selamatkan kita. Maka kita tidak terpesona dengan perkara yang ada dalam dunia. Kita yakin rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin akan segala pemberiannya. Dan kita tahu yang boleh memberi cuma Allah, yang boleh menghalang juga Allah Ta'ala. Sebab itu kita sentiasa berada di pintu Allah. Kalau kita tengok manusia bagi rezeki, manusia yang buat itu, buat ini, bukan. Kita akan lemah. Dan duduk kat pintu manusia yang tak nak buka, buat apa? Pintu Allah sentiasa terbuka. Pintu Allah hanya menunggu kita datang. Sedangkan pintu manusia belum datang, dia dah tutup. Jangan kata kalau datang. Pintu Allah terbuka. Bukan terbuka hari raya je. Terbuka setiap masa. Kepada hamba yang nak masuk.
Sebab itu kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umat aku masuk syurga, melainkan tak nak masuk. Ada yang tak nak masuk. Kata ada orang tak nak doa. Macam mana nak dapat? Tak nak doa. Tak nak lah. Saya nampak orang tu, nampak orang ni. Kita diajar berdoa. Tak, saya sibuk cari dunia. Tuan-tuan, kita kalau cari dunia, kita sedang membangunkan dunia orang lain, bukan dunia kita. Apa? Macam mana dunia orang lain, Ustaz? Saya dapat. Ya, bila awak mati, siapa dapat? Ya tak, ya. Saya cuma dapat sikit, Ustaz. Yang dapat orang yang saya tinggalkan. Maknanya kita bangunkan dunia orang lain. Tuan-tuan, untuk kita ialah bangunkan akhirat kita. Kita kena bangun, guna dunia untuk bangunkan akhirat kita. Kalau kita tinggalkan akhirat nak bangunkan dunia kita, sebenarnya kita sedang bangunkan dunia orang lain. Dunia orang lain kita bangun. Sebab itu kata Nabi SAW, mana kalangan kamu yang lebih suka harta orang berbanding harta dia? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita menyayangi harta orang lain? Kami sayang harta kami. Kamu kena tahu, kata Rasulullah, harta kamu apa yang kamu sedekahkan. Harta orang lain itu ialah apa yang kamu tinggalkan. Contoh yang ketimpung juta-juta dalam bank, lepas tu kita mati. Harta siapa tu? Harta amanah raya. Silap hari bulat, amanah raya. Harta yang akhirnya tak dituntut mungkin. Atau mungkin dia jadi bung jangka bergaduh anak-anak kita. Atau bukan sikit kisah anak-anak bergaduh kerana mak ayah tinggal harta. Aduh, tak habis-habis. Jadi kita kena fikir untuk membangunkan akhirat kita. Dan ingat, setiap benda yang kita buat, Allah akan bicarakan kita akhirat kelak. Allah yang berat seksaannya, pedih azabnya. Maka hati-hati jangan sampai dia azabkan. Bahkan Allah boleh saja mengazab kita di dunia, dihilangkan pangkat kita. Bahkan Allah jadikan satu sunatullah atas dunia ni, tuan-tuan. Tak ada orang ada pangkat, melainkan dia akan hilang sebelum mati. Melainkan dia akan hilang. Akhirnya ada istilah pencing. Kita nampak pencing tu pencing. Tak, pencing itu demikian Allah hilangkan pangkat kita. Daripada ketua polis negara akhirnya pencing. Tak ada apa. Daripada ketua pengarah akhirnya pencing. Tak ada apa. Daripada Perdana Menteri akhirnya pencing. Tak ada apa. Semua pencing. Dah kalau tak nak pencing dalam jawatan, maka Allah matikan kita. Maka pencing juga kita. Dah tak ada jawatan. Untuk orang ambil jawatan tu balik. Kita raja. Raja mana ada pencing, Ustaz? Ya, dia akan mati. Dan yang ni akan ambil jawatan ni balik. Begitu sunatullah. Ya Allah boleh mengazab kita dengan cara-cara tersebut. Sebab itu tuan-tuan sedarlah kita. Yang ada di tangan kita macam Allah kata, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang kamu punya semua akan hilang. Yang kekal apa yang kamu sediakan untuk Allah Ta'ala. Maksudnya yang kita buat kerana Allah tu kekal. Tasbih kita kekal. Zikir kita kekal. Tolong orang buat baik kekal. Sedekah kita kekal. Yang lain-lain semuanya hilang. Pangkat, jawatan, pengaruh. Kawan-kawan ni beribu. Kabel-kabel kita setebal itu, setebal ni, semua tak ada. Maka lihatlah orang yang pernah mendakwa punya kabel macam-macam. Bila dia mati, maka semua terputus. Tak ada apa dia, seorang. Malang lagi. Tak ada pun orang nak menitipkan doa untuknya. Maka ini pengajaran kehidupan yang kita perlu belajar. Inilah universiti terbuka yang Allah tunjukkan pada kita. Maka yang berakal mengambil pengajaran. Yang tidak punya mata hati, maka dia tak mungkin nampak semua ini. Allahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.